Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah kita sambung kembali perbincangan kita, bicara kita dalam strategi pengurusan sumber manusia. Okey, apa yang kita nak bincangkan pada kali ini adalah berkaitan dengan apa yang kita ingin bicarakan pada kali ini adalah sambungan daripada siri yang sebelumnya kan. Sebelum ini kita ada bicara tentang berkaitan dengan apa itu HR kan. Kita juga bicara tentang komponen-komponen kecil yang berada dalam HR, dan hari ini kita akan sambung kepada 4R dalam HRM, dalam Human Resource Management, yang kita dah sebut semalam berkaitan dengan recruitment. Satu, R pertama. R kedua ialah retention. R ketiga ialah retraining. Dan R keempat ialah ER ataupun IR. ER ni apa? ER adalah employee relations, hubungan pekerja. IR ni lah industrial relation, hubungan industri. Maknanya kita nak recruit, kita nak kekalkan mereka, kita nak retraining, training dan juga retraining, latihan dan terus latihan, dan juga kita membina hubungan dengan pekerja, dan juga kita melihat kepada hubungan dalam industri berkaitan dengan dunia pekerjaan. Okey, apakah aktiviti-aktiviti yang berlaku dalam recruitment? Recruitment ni ada banyak aktiviti yang berlaku di dalam recruitment, ataupun apakah perkara yang perlu diambil perhatian dalam apabila kita nak rekrut pekerja. Yang pertamanya adalah berkaitan job analysis. Maknanya kita kena menganalisa pada kerja yang kita nak bagikan pada pekerja kita lah. Itu job analysis. Banyak perkara yang kita nak tengok dalam job analysis kan. Kita juga nak tengok waktunya, kesesuaian orangnya kan. Banyak perkara yang berkaitan dengan job analysis ini. Mungkin kita akan pergi detail nanti. Yang keduanya adalah tentang job description, berkaitan dengan pendetailan ataupun job ini apa maksud yang sebenarnya yang ada di dalamnya kan. Itu berkaitan dengan tugas kerja lah. Kita kena nyatakan tugas kerja dengan betul supaya kita tidak membazir mengambil pekerja, dan kita meletakkan pekerja pada optimum gerak kerja mereka. Itu yang paling penting, supaya pekerja yang masuk ini bukan terlalu ramai sehingga kita membazirkan kos membayar gaji pekerja, sedangkan kerja-kerja dalamnya itu tak banyak. So kita kena balance di antara kerja-kerja di dalamnya dan juga kerja yang akan dibagikan kepada pekerja lah, supaya mengikut apa yang ada dalam industri. Yang ketiganya tentang job requirement. Apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk seorang itu berada dalam job ataupun dalam jawatan yang telah dinyatakan itu. Yang keempatnya kita melihat kepada structure organisasi, di mana dalam setiap structure organisasi itu dia juga akan berkaitan dengan 6 department yang kita sebutkan, dan juga kita akan berkaitan dengan legal dan juga strategi yang di sekeliling pada 6 department yang kita sebutkan itu, iaitu berkaitan dengan admin kan, dia ada pekerja dia, berkaitan dengan HR dia ada pekerja dia, berkaitan dunia finance dia ada pekerja dia, berkaitan dengan dunia sale pun dia ada pekerja dia, berkaitan dunia marketing ada pekerja dia, operasi pekerja dia. Dia bergantung kepada berapa besar saiz organisasi dan syarikat itu. Kalau biasanya kalau syarikat kecil ni, kalau orang yang bisnes kecil, dia banyak menggabungkan tugasan-tugasan dalam department itu yang dihandle oleh seorang pekerja atau 2 orang pekerja. Dia berbeza dengan organisasi yang lebih besar, kerana organisasi yang lebih besar mereka akan cuba pecahkan lebih perkhususan supaya akan berlakunya kerja yang lebih fokus dan lebih khusus kepada mereka, ya, supaya senang banyak tugas-tugas. Sebab bila syarikat besar ni dia banyak tugas-tugas dan banyak aktiviti yang juga banyak kerja semakin banyak. Jadi mereka cuba khususkan kepada seorang pekerja mengambil satu bahagian pot supaya pekerja lebih efisien daripada buat banyak perkara. Tapi bagi syarikat yang kecil, kita sedar bahawa kita punya pendapatan masih lagi kecil, dan juga aktiviti yang membawa duit masuk pun masih lagi kecil. So kita boleh jadikan seorang pekerja itu dalam banyak job yang boleh mereka handle sebagaimana mungkin boleh mereka handle dan tidak membebankan mereka. Itu job requirement, dan itu organisasi structure dan struktur organisasi. Dan juga dia berkaitan dengan job placement, dan juga berkaitan dengan evaluation. Maknanya pekerja itu dah letakkan di mana kan. Dan juga evaluation ini penilaian pada pekerja dan pada job yang diberikan pada mereka. Dan seterusnya dalam dunia recruitment ni, dia tentunya ada orientasi dan juga ada induction. Sebab itulah kalau syarikat-syarikat yang besar ataupun syarikat-syarikat yang agensi kerajaan sebagainya, dia ada yang induksi course kan. Course yang untuk memberi pengenalan daripada pekerja tentang environment, tentang gerak kerja, tentang cara berfikir di sana, cara penilaian dibuat, bagaimana pandangan bos, bagaimana pandangan rakan-rakan sekerja persekitaran. Yang itu pun perlu diperkenalkan pada pekerja
supaya pekerja faham budaya syarikat, budaya organisasi untuk memudahkan mereka memahami dan melaksanakan tugas secara efisien. Dan seterusnya dia akan pergi tengok juga job specification. Kita nak spesifikkan kerja-kerja itu macam mana, skop kerja macam mana. Begitu juga dalam apabila nak ambil pekerja ini dalam rekrutmen, dia akan ada proses untuk interview kan. Dan proses untuk interview pun kita kena susunlah apa soalan nak ditanya, apakah sisi pekerja. Dia akan berkaitan habis dengan pekerja, job analysis, job description, job requirement, job specification, semua itu berkaitan juga. Job placement pun berkaitan, semuanya dimasukkan dalam interview. Begitu dia dalam selection proses, apabila nak mengambil pekerja sampai interview pun, dia menjadi juga cabaran untuk memilih pekerja yang sesuai. Ada kalanya banyak kandidat-kandidat yang kita boleh pilih yang mana sesuai. Ada kalanya kandidat tak ramai, maka pada waktu itu banyak keputusan-keputusan yang dibuat mungkin kurang tepat, tapi dia boleh mengurangkan bebanan kerja pada waktu itu. Dan seterusnya dia akan berlaku juga pada macam mana proses rekrutmen dia kan, proses latihan dia sebagainya untuk beri kemahiran pada pekerja. Dan seterusnya berkaitan dengan employment ni, berkaitan dengan gaji sebagainya lah, dan benefit pekerja kan, masa dia bekerja, dan juga hal-hal yang berkaitan dalam rekrutmen. Rekrutmen ni dia memang banyak dia punya ciri dia, dan insyaAllah kita akan sambung balik nanti pada retention juga retraining untuk kita memahami lagi apakah komponen-komponen aktiviti, apakah perkara yang perlu diambil berat dalam retention, dan juga apakah komponen aktiviti yang perlu diambil berat dalam retraining. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam One Alwi Talent Wizard di page Nadi Duit, One Alwi Talent Wizard di page One Alwi Talent Wizard, di Instagram Ali Talent Wizard, dan juga di YouTube channel YouTube One Alwi Talent Wizard. Kita jumpa lagi. Best. Anda saya terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.